Adakah PAS masih tumpu di bahagian timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah? Adakah ini merupakan kawasan ataupun negeri yang PAS akan tumpukan lebih tenaga dan juga resources untuk mengukuhkan negeri-negeri tersebut? Ia bergantung kepada perbincangan kita dengan rakan-rakan strategik Hmm, kita. Setakat ini kami memahami yang kami akan bertanding pada sebuah negeri. hmm, Maknanya pemfokusan kami bukan hanya pada negeri-negeri yang kami memerintah sahaja, hmm, tetapi juga kepada negeri-negeri baru yang kami masih lagi tidak mendapat kemenangan. Baru-baru ini pun kami bertanding di Sarawak, hmm. di Benting Maru. Ya, satu kursi. Satu kerusi Hmm, dan kami, undi kami tidak hilang, kita mendapat undi kedua tertinggi. hmm, Kita tidak pun hilang majoriti dan sebagainya, hilang hmm, deposit sebagainya, hmm, tidak. Jadi, kalau dekat Benting Maru pun hmm, kami boleh bertanding, hmm, what do you expect kepada kawasan-kawasan lain? Ya. Jadi pada kami ialah, fokus adalah untuk memastikan, bila kita bertanding di negeri-negeri hmm, contohnya di selatan, di Johor, di hmm. Melaka dan sebagainya, ia akan memberikan lagi maklumat baru kepada rakan-rakan bangsa lain di negeri tersebut. Sebab kalau kita tak bertanding, kita tak akan sampaikan kempen Hmm, kita. Tapi bila kita bertanding, kita akan sampaikan kempen dan kemungkinan besar akan ada kawan-kawan kita yang bukan Bumi Putra ini hmm. memahami rupa-rupanya apa yang mereka faham sebelum ni adalah misunderstanding yang mereka dapat maklumat yang salah tentang PAS. Jadi fokus saya definitely ialah mempertahankan negeri yang kita dah menang, tetapi kita juga nak mencipta kemenangan-kemenangan baru di tempat-tempat lain. Jadi siapakah merupakan lawan nombor satu bagi PAS? Adakah PKR ataupun DAP? DAP. Kenapa DAP? Sebab apa yang berlaku pada 22 bulan? Kita boleh Hmm, jawab sendiri daripada 22 bulan yang hmm, berlaku. Saya rasa kalau kita nak cerita tentang 22 bulan itu hmm, panjang hmm, dan saya rasa itu adalah perkara yang telah historical, hmm, yang telah ada masuk dalam sejarah dan rakyat yang nak tahu boleh je tekan ke internet untuk dapat maklumat. Dan kami berpengalaman bersama dengan DAP, tetapi saya nak beritahu apa yang kami perjuangkan sekarang adalah keadaan DAP sekarang. Maknanya DAP juga ada internal crisis. Semua orang hmm, tahu apa hmm, yang berlaku di Johor, apa yang berlaku sekarang ni di Pulau Pinang. hmm, Kita pun tak tahu akan datang mungkin DAP akan hmm, berubah kepada sebuah parti yang tidak lagi hanya tertumpu kepada bangsa Cina sahaja. Mungkin mereka akan lebih tertumpu kepada perjuangan yang bersifat rakyat Malaysia yang berteraskan kepada perlembagaan. hmm, Bukannya seperti yang mereka ada sekarang hmm. ni, Malaysia-Malaysia yang tidak bersama di dalam perlembagaan. Jadi saya, pendapat saya sekarang keadaannya kami akan berlawan dengan DAP dan juga PKR. Tetapi akan datang, kita tidak tahu. Sebab itu saya kata tadi, politik ni very dynamic. Hmm, Kita tak boleh nak buat ketetapan sekarang sama dengan hmm, akan datang. hmm. Kalau dulu kami berlawan dengan UMNO selama 60 tahun, Ya, kenapa sekarang ni kami boleh berkawan dengan UMNO? lawan jadi kawan. Ha, jadi di sana mungkin ada benda yang baik yang boleh kita improvise, kita boleh tambah baik. Jadi sebab itu dalam politik ni Feng, tidak boleh kita tetapkan satu keputusan tu sampai bila-bila. Hmm. Ultimatum. Tapi DAP dan PAS kerusi yang bertindih itu tak Tak banyak. banyak. DAP cuma MCA, gerakan dan mungkin sedikit kerusi UMNO. Saya ingat mungkin jawapan yang akan keluar daripada mulut YB adalah Amanah. Sebab Amanah merupakan parti sepihan PAS. Bagaimana YB melihat Amanah? Adakah Amanah boleh survive pada PRU yang akan datang? Macam saya kata tadi, bila saya kata jawapan kami adalah DAP, Hmm. itu menjawab persoalan tentang amanah. Sebab Amanah bersama DAP. Maknanya siapakah abang besar di dalam Hmm. PH? So saya rasa itu boleh difahami, safe Hmm. understood. Hmm. Bila saya jawab DAP, that's it. Semua orang tahu kenapa DAP. Hmm. Okey, faham. Jadi kalau berdepan dengan DAP, apakah apa tu strategi yang dilihat berkesan kalau ingin mengalahkan DAP? Saya di peringkat PAS kami melihat isu peribadi tidak boleh dijadikan alat di dalam kempen. Pada saya isu yang paling penting isu integriti.
ya, isu Adalah kes Guan Eng. yes, Ha. for instance, kes terowong yang tak sampai sekarang tak sesiap lagi. Jadi banyak lagi kesnya, semua dalam mahkamah sekarang ni. So kita bagi peluang kepada mahkamah untuk menjalankan tugasnya, dan pada saya itulah perkara yang boleh kita bina kepercayaan rakyat. Jangan, please, saya harapkan kepada semua ahli politik yang lain di luar sana, mana-mana parti pun, tak kira pembangkang maupun kerajaan, please jangan guna political hatred politik sama lagi kan. Kebencian sampai kita benda baik pun kita kata jahat. Kalau ini budaya yang kita bawa, macam mana anak-anak kita di bawah sana? Saya ada 10 orang anak, Feng. Chinese mungkin ada 2 saja ataupun 3. Saya ada 10 orang anak. Dan saya tahu anak-anak saya ini akan berkawan dengan, saya mahu anak saya ini berkawan dengan bangsa lain. Sebab mereka yang lahir ini tidak salah. Yang salah kita, pemimpin politik yang oleh kerana kita nak kuasa, apa saja yang orang lain buat, oleh kerana dia pembangkang, yang salah kita kata, yang betul pun kita kata salah. Which is wrong. Ethically ataupun dari sudut agama pun salah. Jadi pada saya, ini cabaran besar PAS. Maknanya kita tidak hanya melihat, kita tidak melihat sesuatu parti itu hanya kepada perkara-perkara lain kecuali perkara integriti, kan? Salah laku. Ini modal pilihan raya. Dan modal kedua ialah cerita tentang positive image yang telah dibuat oleh parti anda sendiri. Itu saya rasa cukup. Kalau kita semua boleh berpegang pada prinsip itu, saya rasa kempen nanti akan menjadi kempen yang paling harmoni. Sebab ia akan bercakap based on facts and figures. Ini kalau sikit-sikit salah, ini salah. Benda yang baik kita buat pun salah, kan? Kita buat derma darah pun orang kata ini politik. Sedangkan Pusat Darah Negara beritahu, call saya, YB, we need darah. Kayu tak ada darah. You ada budak-budak muda yang ikut cakap you, arahan you, tolong please. Saya buat program dan kita pecahkan rekod negara. Jadi, dan yang menariknya, ada kawan-kawan yang bukan Melayu datang sama-sama walaupun mereka bukan daripada baju Jabatan Amal PAS. Bila kita tanya, tak takut ke datang? The blood is for rakyat. Ini you sekadar menganjurkan sahaja. Kalau saya nak pergi Pusat Darah Negara jauh, you buat dekat Shopee Complex. Saya datang sini Shopee Complex, saya buatlah derma darah. Dan derma darah adalah satu aktiviti yang memberikan kesihatan kepada badan. Sebab you buang darah dan digantikan dengan darah baru. So you nampak tak? Di bawah sana ada rakyat yang ada style pemikiran macam ni. Apa saja untuk kebaikan rakyat, dia akan follow. Walaupun itu ada daripada PAS, daripada UMNO ataupun daripada parti lain. Contoh, banjir. Apa yang berlaku di Pahang, di Temerloh, tempat saya duduk, di Hulu Langat, di Selangor, di Shah Alam, ya. Kita tengok ramai orang datang, Cina, India. Saya sendiri cuci rumah anti India di Lancang, Pahang. Saya kata ke anti, sebab saya tengok dia datang, saya datang rumah dia duduk dekat depan rumah dia tenggelam, flood dengan lumpur, tebalnya 1 kaki. Dia sedih. Saya datang kat dia, anti kenapa? Dia tak boleh cakap. Sebab tengok rumah yang total devastation rosak. So dia kata, tak apa, anti duduk je dekat sini, let our team handle. So kami ambil dekat 3 jam untuk bersihkan berkilat rumah dia. Boleh tengok saya punya Facebook. Daripada lumpur, bersih berkilat. Dan dia masa tu, lepas tu nak menangis dan dia kata, oh terima kasih sebab bantu dia. So poin saya ialah, banyak Malaysians yang sebenarnya semakin keluar daripada pemikiran politik sempit satu parti. Macam tadi Fan kata, tidak ada dominansi dah sekarang. It's all about collaboration. Jadi vision saya adalah pemimpin-pemimpin muda seperti saya, yang kami masih lagi muda ini, dan saya harap Fang juga boleh join politics. Sebab kita mahu pemimpin-pemimpin yang melihat negara sebagai hak semua rakyat berteraskan pada perlembagaan. Saya hormat awak sebagai Chinese, bukan pendatang. Awak adalah rakyat Malaysia. Saya hormat awak sebagai India, bukan sebab warna kulit awak India, tetapi awak adalah rakyat Malaysia. Kita bergabung sama-sama, kita membuat satu perubahan baru. Dan saya yakin ramai pemimpin-pemimpin muda yang memahami perkara ini. Yang pemimpin lama tu kita give time to them lah, kan? Sebab kita juga akan jadi pemimpin yang lama akan datang. Tapi kalau kita menggantikan mereka nanti,
dan kita ada mindset begini, kita boleh sit down sama-sama, we can talk, we can debate dengan very harmoni, Hmm. you akan bayangkan macam mana kita punya parlimen akan datang. Wah, akan aman, damai, Yes. tak ada ayat-ayat yang Yes, agak kurang exactly. selesa Kurang tu. selesa.